السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang kita belajar berkaitan dengan kitab akidah, iaitu Aqidah Tahawiyah. Dan kita telah sampai pada topik membicarakan berkaitan dengan beriman pada hari akhirat, yang mana pada 2 minggu lepas menurut Allah Subhanahu wa taala saya telah terangkan sedikit sebahagian daripada perjalanan hari akhirat itu, bagaimana perjalanan akhirat itu berlaku selepas sahaja kiamat berlaku. Telah sampai satu tahap, satu peringkat yang mana manusia tadi dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya bukakan dia punya nota ni, buku kitabnya. Kita telah sampai normati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dihisap dengan hisap yang mudah, hisab yasira, ataupun dihisap dengan hisap yang sangat pedih, dengan sangat menakutkan ataupun sangat kita gerun. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung sedikit lagi sambungan selepas sahaja dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, dia kata mana hilang lagi. Kita beriman kepada hari kebangkitan semula, pembalasan terhadap amalan-amalan, pembentangan kitab amalan, hisab, membaca kitab amalan, ganjaran pahala, balasan azab, titian sirat, neraka dan penimbang amalan pada hari kiamat. Ini kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Sedikit saya ingin mengulang sikit apa yang kita dah ambil. Ada sedikit yang saya tertinggal. Apabila berlakunya kiamat, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, langit yang kita nampak hari ini akan ditukarkan. Bumi yang kita ada hari ini, yang kita duduk, dia akan tukarkan. Ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah mana ini? Surah saya ingat surah mana, tuan-tuan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. So dalam ayat ini menyatakan bahawa hari yang mana bumi tadi ditukarkan dengan bumi yang lain, begitu juga dengan langit yang lain, rahmat Allah. Wallahu a'lam, bagaimanakah keadaan bumi itu yang ditukarkan, tapi still nama bumi jugalah katakan, tapi dalam bentuk yang lain, wallahu alam. Yang disebut dalam satu dalam penjelasan para ulama, kama annaha tamtaddu wa tattasi'. Buminya akan jadi lagi luas, lagi jauh mata memandang, sebab semua manusia akan dibangkitkan, kata.
Wallahu a'lam. Jadi wa tukhraju kullu ma fiha min al-mauta wal kunuz wal arzaq wa kullu syai' wa alqat ma fiha wa takhallat. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut wa alqat ma fiha wa takhallat. Semua yang ada dalam perut bumi ini akan keluar. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini bumi dan matahari dan bulan tidak kelihatan. Di manakah bumi dan matahari? Di manakah matahari dan bulan? Disebut dalam ayat Al-Quran, idza syamsu kuwirat, apabila matahari berputar. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, inna syamsa wal qamara mukawwaratani finnar. Dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya matahari dan bulan itu akan berputar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Maknanya kita untuk menambah panaskan lagi dekat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, selepas saja sejurus manusia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kisah-kisah ataupun ada dalam nas-nas menyatakan bahawa neraka dibawa datang, utiyan nar. Ada disebut dalam hadis Nabi SAW, utiyan nar, dia kata maknanya neraka tadi akan dibawa datang. Satu maknanya dibawa datang bis-sab'ina alf zimam, dengan 70,000 alat penarik. Ditarik. Maknanya makhluk Allah ini sangat besar dan terpaksa, dan sebagaimana disebut dalam hadis itu, ditarik dengan 70,000 alat penarik. Di kulli zimamin 70,000 malak. Maksudnya setiap alat penarik tadi ditarik oleh 70,000 malaikat. Anda bayangkan, kita kata betapa besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam Al-Quran, walaupun dah dicampakkan semua ahli neraka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka berkata dalam Al-Quran sebut, hal mim mazid, ada nak tambah, nak masuk lagi ke? Nak menunjukkan keluasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga Allah lindungi kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, wa niyazbillah. Kemudian utiyan nar bi 70,000 imam, maknanya dibawa datang tadi neraka dengan 70,000 alat penarik. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu lepas saya juga telah janjikan kepada tuan-tuan, ada beberapa orang, ramailah jumlahnya, ramai yang masuk ke syurga tanpa hisab. Mereka ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, terus depan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bila beritahukan di kalangan umat aku akan ada, maknanya Nabi ada disebut dalam hadis jumlahnya, kita kata saya tak ingat dia punya jumlahnya dalam nas hadis tu. Nanti kalau datang nas hadisnya saya ingat. Dan ciri-cirinya, jumlah ni tadi bila diberitahukan kepada para sahabat, bila Nabi minta tambah lagi, fastazdadtu rabbi. Jumlahnya itu nanti saya beritahu kemudian. Fastazdadtu rabbi, aku minta tambah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tambah lagi, setiap satu daripada jumlah tadi digandakan lagi. Jadi jumlahnya banyak, katakan. Tapi namanya Allah Subhanahu wa taala, Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, dia tanya, ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk dalam kalangan yang masuk ke syurga tadi tanpa hisab. Ada masuk ke syurga tanpa hisab. Jadi Nabi pun doakan Uqashah bin Mihsan, salah seorang daripada jumlah yang masuk ke syurga tanpa hisab. Ini dalam hadis Nabi SAW disebut dalam Allah tentang kelebihan Uqashah bin Mihsan. Dan kemudiannya sahabat-sahabat yang lain bila lihat Uqashah bin Mihsan minta dan Nabi perkenankan, Nabi doakan, Nabi kata, dah sabaqaka Uqashah, sabaqakum Uqashah, Uqashah telah mendahului korang semua. Jadi itu satu keistimewaan. Tapi kita nak terangkan apakah ciri-ciri mereka. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala disebut dalam hadis, annahum la yatatayyarun, mereka ini tidak melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. La yatatayyarun, tatayyur makna asalnya nama Allah tatayyur ni, inilah kita kata contohlah kita katakan tatayyur ni benda yang kecil, yang syirik yang kita nampak benda tu kecil, tapi daripada sudut syarak
benda tu dah jadi syirik yang besar, katakan. Contoh tatayur, kalau kita lihat satu jumlah burung gagak misal kata, burung gagak berkumpul satu tempat, kita tengok dia ikut bas kan contohnya, ini mesti ada nak celaka, mesti ada kecelakaan akan berlaku kan. Jadi benda-benda macam tu dalam mata Allah dia anggap tatayur, dan tatayur itu adalah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh yang paling kecil lagi lah, katakan kita nak keluar rumah tiba-tiba kucing hitam melintas, ini petanda tak baik. Itu bentuk-bentuk tatayur. Sebab tatayur ini orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, bila dia nak keluar pergi musafir, dia akan lepaskan burung. Burung ni tadi, kalau ke kanan dia pergi musafir, kalau ke kiri dia tak pergi musafir. Jadi ini kadang-kadang kita tak nampak, tak rasa benda tu syirik, tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan syirik. Nama Allah syirik yang mungkin tak nampak, tak jelas. Wallahu a'lam. Itu syarat yang pertama, la yatatayarun. Kemudian yang kedua, nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis tadi, la yatatayarun. Yang kedua ialah kita kata dia tidak dalam terjemahan bahasa Melayunya, dia tidak melakukan kaedah pemberhentian darah tadi. Kalau dalam perang kita nak berhentikan darah, zaman dulu kita kena bakar, masukkan belerang dan kita bakar. Dan dia antara ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, dia tak pernah melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, nama Allah Subhanahu Wa Taala, terjemahan dalam bahasa Melayu ialah dia tidak minta untuk orang merawat dia. Ini memang susah. Kita demam sikit je, pening kepala je dah minta orang rumah tu tolong urut, kita dah pergi klinik apa semua. Bukan bermakna dia tidak tidak mencari ubat, tidak. Ini memang ada orang yang sifatnya gini. Dia lebih suka redha pada apa yang Allah timpakan ke atas dirinya. Dia sakit ke apa, dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin di situ ada kelebihan, ada hikmah di sebaliknya, ada pengampunan dosa dan sebagainya. Dan bukanlah menjadi satu perkara itu kita kata tidaklah kita lihat daripada konteks yang bertentangan dengan konsep asal untuk kita berubat. Konsep berubat benda harus kita pergi klinik, pergi hospital, pergi cari doktor dan sebagainya, jumpa doktor, bagi ubat, kita makan ubat, itu satu benda yang kita juga dituntut. Tapi ini special case. Ada orang yang bersikap begitu. Dia sakit ke orang tak tahu dia sakit. Dia tak pernah pun kata nak tunjukkan dirinya sakit. Dia tak pernah mengadu ke orang yang dia sakit dan sebagainya. Apatah lagi nak pergi doktor ke dia lebih suka berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri-ciri. 3 ciri ini ada pada orang tu, maka nama Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, mengatakan Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan orang itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat kita kata keistimewaan, masuk ke syurga tanpa hisab. Masuk ke syurga tanpa hisab. Ada ke? Ada. Orang yang pertama sekali yang memiliki sifat-sifat ini ialah disebut dalam hadis tadi, Uqashah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tak boleh nak kata tak ada. Ada, katakan. Dan Nabi sendiri yang telah menyebut namanya, katakan. Tapi orang lain kita wallahu alam, siapakah dia, tapi pasti ada. Seterusnya macam Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita dah ditimbang di neraca, katakan, ada juga konsep-konsep, ada juga dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana orang yang dihisap itu, ketika dihisap akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia seorang yang ahli maksiat.
Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, hadis sahih, dipanggil hadis bitaqah, hadis kad. Hadis kad ni nama Allah Subhanahu wa ta'ala birajulin. Dia kata dibawa datang seorang lelaki nak dihisap. Itu apa ni, bila dilihat bukunya, dia ada 99 buku sijilan. 99 sijilan. Setiap buku tadi nama Allah maddal basar, maknanya panjang, besarlah, teballah bukunya, katakan. Tapi 99 tu tidak bererti umurnya 99 tahun ni, tu tak ada, takut ada orang kata, "No Ustaz, apa ni 99, adakah satu tu mewakili setahun?" Tidak. Kita pun tak tahu. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan satu buku setahun. Kita dah terbiasa, orang Melayu kita, nanti bila masuk je bulan, nak masuk bulan Muharram ni, akhir je bulan Zulhijjah, sibuklah kita katakan buka buku amalan, tutup buku amalan, buka buku amalan. Sebenarnya benda itu tidak sabit dalam dalam nas hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma kalau kita mengharapkan kebaikan untuk awal tahun dan akhir tahun, nama Allah untuk itu tidak ada masalah, tak ada isu pun, katakan. Cuma isunya bila mengiktikadkan buku amalan tu ditutup, dibuka, itu di situ. Sebab benda buku amalan ni berkaitan dengan akidah. Kita tak nampak. Kan? Kita tak nampak. Kita tak, bila benda ghaib, benda yang kita tak nampak dan benda tu berkaitan dengan akidah, maknanya kita tidak. Kalau saya dulu belajar dalam kitab tauhid, kalau di Johor, Ahmad, orang Johor mesti belajar kitab tauhid. Tak belajar bukan orang Johor yang punya. Kalau orang Johor mesti belajar dekat sekolah agama kitab tauhid. Hari ni kitab tu memang menjadi di tempat-tempat pengajian masjid-masjid di luar daripada Johor, even di Johor sekalipun. Dalam kitab tauhid makruflah katakan. Dalam bab akidah kita kata, maknanya isbat benda yang berkaitan dengan sam'iyat mesti isbatnya dengan Al-Quran, dengan nas hadis Nabi SAW. Tidak boleh kita kata isbat selain daripada dua tu. Jadi bila berkaitan dengan buku amalan, tutupnya buku amalan, bukanya buku amalan, benda tu tak boleh tidak, nama Allah Subhanahu wa ta'ala nak isbatkan setiap tahun satu buku, mana nasnya, mana dalilnya, mana ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun bila menyatakan dalam bab ni, dia tidak menyebut setiap tahun satu buku, tidak. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia hanya sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala turfa'ul a'mal, amalan manusia ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 peringkat, kita kata 3 kali, 3 bentuk. Anda setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Itu 3 bentuk. Mana amalan manusia ni ada yang dinaikkan kepada Allah setiap hari. Kita setiap hari disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Malaikat siang dan malam silih ganti, waktu subuh dan juga waktu asar. Dan mereka akan bawa amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Allah Isnin dan Khamis, secara mingguan. Maknanya bila Nabi ditanya kenapa Nabi suka berpuasa hari Isnin, katakan antara yang disebut dalam nas-nas Isnin dan Khamis tadi ialah wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku dinaikkan kepada Allah ketika itu aku berpuasa. Jadi Isnin dan Khamis, kata Imam Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dia kata amalan secara mingguan. Dan ada amalan yang dinaikkan secara tahunan, iaitu pada bulan Syaban. Bila Nabi SAW katakan bersabda, syahrun yaghfulun nasu anhu kathir, makna ramai orang terlepas pandang kelebihan bulan Syaban, iaitu syahrun turfa'u fihi al-a'mal, bulan yang mana diangkat amalan. Diangkat amalan Allah Subhanahu. Tapi bila dalam tempoh sebulan tu, Allah alam, dia katakan. Dia kata Imam Ibn Hajar ini dia dalam bentuk tahunan, setahun, setiap tahun bulan Syaban. Bila bulan Syaban, Allah alam. Bila dalam tempoh sebulan, dia katakan awal ke, tengah ke, akhir ke, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata lelaki tersebut yang mana ada 99 buku, dibukakan satu-satu sejauh mata memandang, tak ada langsung kebajikan yang dia buat, semuanya maksiat. Subhanallah, ya. Buka satu, buka dua, sampailah buku daftarnya yang ke-99, semuanya maksiat. Alam ta'mal qat, maknanya kamu tak ada amalan ke ni, kata.
Lelaki tu jawab memang tak ada. Memang kena mengaku tu kan. Nah, tak ngaku kita ada saksi. Saya dah sebut sebelum ni kita ada 5 saksi dekat akhirat pula. Ada 5 saksi kat akhirat pula. Tuan-tuan. Yang pertama sekali tangan kita. Kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut. Yang bercakap ialah tangan. Yang akan mengiyakan ialah kaki. Itu saksi utama. Kulit kita semua jadi saksi belaka. Yang kedua, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi saksi kita ke akhirat kelak ialah kita kata bumi yang kita pijak. Bumi yang kita pijak, tempat mana kita duduk pergi, katakan semuanya akan jadi saksi. Ada. Sebenarnya firman Allah dalam Al-Quran, nama Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari tersebut, itu hari kiamat, bumi ini akan cerita balik apa yang berlaku kat tadi. Siapa yang mana? Sebab itu kita dalam semayang, kita digalakkan lepas semayang fardu tu berpindah. Ada setengah ulama dia kata berpindah daripada tempat kita semayang fardu tadi, kita berpindah pada tempat semayang sunat tempat lain. Kalau duduk depan, pindah ke belakang ke, ataupun pindah sebelah ke, katakan memperbanyakkan tempat. Untuk apa? Untuk supaya tempat tadi akan menjadi saksi buat kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang ketiga nama Allah malaikat. Raqibun atid. Malaikat nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatat amalan kita, mereka yang jadi saksi. Ada. Yang ketiga. Yang keempat kita kata nama Allah yang keempat buku amalan kita lah. Buku amalan. Buku amalan kita yang dicatat oleh malaikat tadi akan menjadi saksi buat kita. Dalam surah Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perkara, benda kecil ke benda besar, semua tercatat. Semua tercatat dalam buku amalan. Dan yang terakhir sekali, saksi yang paling agung sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Sami'un Alim, Sami'un Basir, katakan Alim bi dzati sudur, yang tahu semua apa ada dalam diri kita, katakan. So kita tak ada apa, kita kata bila apa yang mengaku je lah, katakan. Memang kena mengaku lah, katakan. Tak ada. Lelaki kita kata memang tak ada, aku tak, ya Allah, maknanya tak ada langsung amalan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala bila confirm lah buku-buku ni tadi, bila ditimbang dekat mizan, dekat lacing. Sebab mizan ialah lacing. Lacing ke lacing? Dah, di. Ni cikgu PM dia. Lacing, ya tengok. Kita kata dia mizan, kalau dalam bahasa Arab dia lahu kifatan. Dia kata ada 2 kifah. Kifah makna kiri dan kanan. Mana alat tadi, alat timbang tadi, neraca tadi dia panggil, dia kata ada kiri dan kanan. Ditimbangkan Singapura 9 tu confirm lah berat, sebelah kiri berat lah. Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu mengeluarkan bagi pihak lelaki tadi satu kad. Dia panggil bitaqah, dalam bahasa Arab dia panggil bitaqah. Kad tadi tertulis padanya kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya lelaki ini seorang yang muslim, yang beriman pada Allah, cuma ahli maksiat, amalan memang tak ada. Maka kad tadi nama Allah diletakkan di atas ala kiffatil yumna, letak di atas kifah ataupun neraca yang sebelah kanan. Rajahat, dengan satu kad tadi je memberatkan timbangan tadi yang neraca sebelah kanan mengalahkan yang sebelah kiri. Maka di sini nama Allah menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang beriman sangat rahim. Itu dalam banyak dalam apa yang kita katakan dalam hadis Nabi SAW. Contohnya man atani yaumal qiyamah bi qirabil ardi khataya. Siapa yang datang kepada hari kiamat kelak membawa dosanya sebanyak seisi bumi. Bi qirabil ardi khataya.
Fa'ataituhu al-maghfirah bi kirabil ardi fa'ataitu bi kirabil ardi al-maghfirah. Aku bawa datang kepada mereka juga dengan seisi bumi pengampunan. Tapi dengan syarat dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan orang yang mati dalam keadaan syirik. Dosa orang mati kalau dalam keadaan matinya tadi dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, belum dia sempat bertaubat pada Allah, maka tidak ada pengampunan baginya. Selain daripada itu, Allah berhak. Orang yang beriman, orang Islam, orang beriman tapi dia berzina apa semua kita katakan, maknanya dosa zinanya tadi kita katakan balik kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak, Allah ampun. Kalau tak nak, tak payah. Maknanya Allah, kalau tak nak, Allah azab lah. Dua je katakan. Sebab tu dibalik pada iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, idza arada an yu'adzib fa yu'adzib. Maknanya kalau Allah nak orang itu diazab, maka Allah azab. Kalau Allah nak ampunkan dosa itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak siapa boleh pertikaikan. Tidak ada siapa boleh pertikaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata perjalanan menuju ke neraka Allah, menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala tadi, kita kata dalam perjalanan orang-orang munafik dilepaskan daripada mizan. Maknanya orang-orang yang munafik ni menurut Allah, mereka juga ditimbang amalan mereka, lalu meneruskan perjalanan nak menuju ke sirat. Tetapi keadaan mereka berbeza dengan orang yang beriman. Keadaan mereka nama Allah Subhanahu wa taala dalam terkapai-kapai dalam kegelapan nak menuju ke sirat, dan akhirnya mereka tadi akan terus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan kegelapan. Mereka beraba-raba jalan tak jumpa, berbanding dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mati Allah, dia bergerak dengan cahaya iman, katakan, dengan cahaya amalan dia, maka dapat dia menuju ke sirat. Berbanding dengan orang-orang yang munafik, katakan, masing-masing sendiri-sendiri, bukannya boleh sumpang cahaya, sumpang tak boleh, katakan. Wallahu a'lam. Jadi menuju ke sirat, dan sirat ni mati Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muwasafat, ciri-ciri ataupun kita kata bentuk ataupun macam mana sirat ni. Orang Melayu kita kata biasa popular rambut dibelah 7 lah apa-apa, wallahu a'lam. Saya tak jumpa lagi dalam hadis Nabi SAW rambut dibelah 7. Yang ada dalam mati Allah Subhanahu wa taala mata pedang yang tajam, dia katakan. Itu ada, dia katakan sirat tadi umpama mata pedang yang tajam, dia katakan. Dan kemudian dalam mati Allah dalam hadis-hadis yang lain mengatakan sirat tadi jalannya licin. Memang kalau orang lalu memang confirm boleh jatuh. Dan kemudian kiri kanannya terdapat alat yang mengait. Alat yang mengait ialah kita kata individu yang melalui kawasan sirat. Wallahu a'lam. Ada yang lalu sepintas kilat, ada yang lalu wallahu a'lam mengangkat dan sebagainya. Antara kisah-kisah dongeng yang popular dalam masyarakat Melayu ialah kita kata ni nak korbannya, dia binatang tadi menjadi tunggangan dia ketika nak meniti sirat. Itu cerita-cerita yang dongeng dalam hati Allah. Tidak sabit dalam hadis Nabi SAW. Setakat yang saya tahu, tuan-tuan, binatang korban kita menjadi tunggangan kita menuju ke melepasi sirat. Wallahu a'lam. Itu kita kata dulu punya ceritalah, katakan cerita-cerita yang tak boleh kita guna pakai selagi tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, antara kisah lain yang kita biasa dengar ialah kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kisah yang kita dengar ketika dia nak meniti siratal mustaqim, dia dalam keadaan dia dalam nak meniti sirat itu mengangkat lah, katakan. Bila diceritakan kenapa mengangkat, sebab dia harta banyak.
Sebab nak nilai satu-satu gitu, nak kira satu-satu tu lambat, jadi mengangkat. Jadi orang-orang yang kaya ni hati-hati kata. Nanti nak mesti sirat nanti mengangkat nanti kata. Tengok Abdul Rahman bin Auf. Kisah itu adalah palsu, tuan-tuan. Cerita tentang Abdul Rahman bin Auf mengangkat disebabkan kekayaan ni tadi adalah cerita yang kita kata tidak ada sandaran, katakan. Lebih kepada palsu, tuan-tuan. Jadi kena hati-hatilah, katakan. Kadang-kadang ialah orang cerita sonoklah dengar, katakan. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita kata dapat melepasi sirat tadi, kita akan menuju satu lagi yang dipanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala qantarah. Yang dipanggil qantarah, katakan. Qantarah nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantara bainal jannati wan nar, katakan. Bainal jannah wan nar. Maknanya selepas saja orang-orang yang beriman tadi melepasi sirat. Sirat tadi bawahnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak melepasi sirat tadi, dia akan masuk dalam neraka Allah. Yang mana sifat neraka Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan ceritakan. Lepas ni ada perbahasan berkaitan dengan khusus tentang neraka dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana keadaan dalam neraka dalam syurga, nanti kita cerita kemudian. Yang terus masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau jatuh memang inilah ada, kita kata yang paling bawah sekali seperti mana kita ada 7 lapisan, 7 peringkat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang paling bawah orang-orang munafik, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, katakan. Ada orang-orang munafik ini tempatnya adalah paling bawah, neraka yang paling bawah, paling azbillah, katakan. Orang kafir pun atas dia, tuan-tuan. Orang yang kita kata mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pun atas dia. Banding orang munafik, katakan. Orang munafik bawah. Tapi jangan mudah, kata. Saya tengok ada satu dalam Facebook dan sebagainya. Sangat mudah nak tuduh orang sebagai munafik. Puak munafik, katakan. Dalam Facebook, kalau dia yang tulis memang bahasanya memang adalah friend, adalah friend dalam Facebook tu. Selalu jugalah kita kata dihin-hinkan dia, katakan orang tu tentang kita tak boleh nak meletakkan title munafik pada orang macam Allah Subhanahu Wa Taala begitu mudah, katakan. Hati-hati, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita mengikuti siratal mustaqim tadi, orang yang beriman melepasi, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasun. Manusia tadi kita kata habas, maknanya bukanlah Islam kata dan maksudnya dikurung, katakan. Maknanya ditahan lah, ditahan satu tempat. Tempat ni dipanggil qantarah. Qantarah ni kalau dalam terjemahan bahasa Melayu ialah istilahnya jembatan pendek. Macam mana qantarah ni wallahu a'lam. Tidak ada maklumat tentang ciri-ciri qantarah seperti mana di sirat. Kalau nanti ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri qantarah tadi, nanti kemudian saya ceritalah, katakan. Dia kata ala qantara bainal jannati wan nar fa yuqassu li ba'dihim min ba'di mazalim kanat bainahum fid dunya hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Artinya kat sinilah akan berlaku qisas, katakan. Yuqassu li ba'dihim min ba'di mazalim kanat bainahum fid dunya. Yuqas kat sini bukanlah kisah-kisah macam kat dunia ni, kita katakan. Ini kisah yuqas maknanya berlakunya tuntut menuntut di antara orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi, katakan. Di sini nama Allah. Berlaku tuntut menuntut. Bila berlaku tuntut menuntut tu tadi, berlakulah kita kata kita kata disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan membayar baliklah. Membayar balik, katakan, dengan bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, tetapi dengan pahala.
Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, man kana inda akhihi madlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an ya'ti yawm la yanfa' dinar wala dirham, katakan. Atau kama qala, kata. Siapa yang ada berlaku zalim ke atas saudaranya, selesaikan hari ini juga. Sebelum datang hari yang mana tidak ada beri manfaat emas ataupun perak. Emas perak tak jadi manfaat dah, kata. Yang beri kita manfaat kita itu ialah pahala iman. Maka kita kena serahkan pahala kita kepada orang yang dizalimi tadi, sampai satu peringkat nama Allah Subhanahu Wa Taala pahala kita habis bagi kat orang belaka. Kita dah lepas dah sirat. Dah lepas dah sirat, kononnya ni peluang besar lah masuk syurga. Rupanya dekat kantarah belum selesai. Banyak orang yang dizalimi, katakan. Banyak orang yang dizalimi, dan di situlah berlakunya tuntut-tuntut, akhirnya menyebabkan kita muflis fil akhirah. Atadruna manil muflis fil akhirah, kata Rasulullah SAW. Adakah kamu tahu siapa dia muflis kat akhirat? Kalau sebelum tu Nabi tanya kepada sahabat, siapakah manil muflis indakum? Siapa yang muflis di kalangan kamu? Kemudian bila sahabat dah jawab, Nabi tanya, atadruna manil muflis fil akhirah? Kamu tahu tak siapa dia muflis dekat akhirat? Maka Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya, kemudian Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi pun jelaskan, antaranya lah kezaliman yang berlaku pada orang yang menzalimi orang lain. Kezalimannya tadi, kalau kat dunia tidak dituntut, malah di akhirat dia tak ada maknanya tak ada kekuatan, tak ada kita kata untuk menuntut dekat dunia ni tuntutan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia dianiaya, akan tuntut di akhirat. Sebab itu ada satu dalam satu hadis yang lain, sahabat Nabi SAW telah melaku zalim, maknanya telah melakukan satu kita kata bentuk kezaliman lah, yang katakan ke atas hambanya, seorang hamba jariah, katakan. Lalu bila dia dengar hadis Nabi SAW pasal muflis ni, tuan-tuan, dia pun pergi minta maaf dengan kita kata dengan jariahnya, dengan hambanya tadi. Kemudian nak bagi puas hati lagi, nak bagi hambanya tadi betul-betul minta berikan kemaafan, maka dia nak bebaskan hambanya tadi. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah SAW, Allah alam, adakah kemudian dia minta nasihat daripada Nabi SAW, betulkah maknanya yang hambanya tadi, hamba ini betulkah seorang yang beriman ataupun sehingga dia boleh bebaskan? Lalu dipanggil jariah tadi, dipanggil jariah tadi dan dipanggil hamba tadi. Lalu Nabi tanya, aina Allah? Allah fis sama, Allah di langit, nyatakan. Lalu a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia, sesungguhnya dia orang yang beriman, kata. Dan kisah ini Allah alam nanti Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada jangan sekali kita kata berlaku zalim. Hatta kita kata ke atas berlaku juga tuntut menuntut dekat akhirat kelak di kantara ini binatang dengan binatang. Binatang dengan binatang juga berlaku tuntut menuntut. Allah alam, katakan. Selepas itu dah habis dah kantara, barulah kita akan menuju ke depan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Depan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdepan dengan pintu Allah, pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada 8 pintu, samaniyatu abwab. 8 pintu, tuan-tuan. Ada pintu rayyan untuk orang puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu salat, dan antara satu pintu yang istimewa juga ialah dipanggil babul aiman. Babul aiman. Babul aiman. Maka Allah disebut dalam satu riwayat, dalam satu hadis Nabi SAW. Ayat tanda bunyi tu. Lepas ni kita sambung.
Baik, tadi yang masuk ke syurga tanpa hisab tadi jumlahnya 70,000. 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Dan Nabi minta tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah tambahkan setiap satu daripada 70,000 tu gandaan 70,000 lagi. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala babul aiman. Babul aiman ni tadi mereka tadilah yang kumpulan yang apa ni, la yatatayyarun, la yastarqun, la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun, katakan mereka ini yang masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata disebut dalam hadis tu, firman Allah ataupun dikatakan ataupun apa ni, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhil ummataka man la hisaba lahu min babil aiman. Masukkanlah kalangan umatmu wahai Muhammad mereka yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tadi kumpulan tadi masuklah ikut pintu babul aiman. Tapi bukanlah kita kata nama Allah Subhanahu wa taala dalam nas-nas yang lain nyatakan bahawa orang yang pertama yang akan masuk ke syurga ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kumpulan yang pertama selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar ialah golongan yang dipanggil ialah golongan fuqara, golongan masakin, katakan. Ada umat tentulah umat Nabi SAW yang pertama yang akan masuk ke syurga. Nahnul akhirun wa nahnul awwalun yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, kita yang terakhir dan kita yang terawal pada hari kiamat kelak untuk masuk syurga dan sebagainya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang disebut secara nas, katakan bahawa beliau akan dipanggil oleh ke-8 pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan amalannya masya-Allah lah, kata semua part, mana jihadnya, sedekahnya, kita kata salatnya, apa semua ada, kata. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan antara amalan yang ganjarannya akan dipanggil ke 8 pintu syurga ini seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berwuduk, selepas wuduk nama Allah dibaca zikir ataupun doa yang Allah maj'alni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kan. Siapa yang baca begitu, ya kan, maknanya antara kelebihannya ialah orang itu akan dipanggil ke 8 pintu syurga, katakan. Jadi amalkanlah, katakan, seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, saya maklumkan tadi bahawa Nabi orang yang pertama, ana awwal man atraka babal jannah, aku orang yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga, katakan. Dan kemudian Nabi yang akan bawa Nabi akan masuk dulu, dan seterusnya umat-umat yang lain, katakan. Umat Nabi dulu dan kemudian ni umat yang terakhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada masa kita cerita pasal apa ni, pasal syurga dan neraka, dan kerana ada perbincangan lepas ni. Apa yang berlaku dalam syurga, bagaimana dalam syurga, Allah a'lam. Ada dua perkara di sini. Yang pertama sekali nama Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil golongan al-a'raf, katakan. Dipanggil rijalul a'raf. Disebut dalam surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-A'raf tu, ayat 40 lebih lah, 45 kata 45, 46, 47 tu, menceritakan tentang Rijalul A'raf. Rijalul A'raf antara yang ditafsirkan ataupun diterangkan oleh para ulama, mereka ini adalah golongan yang pahalanya dan dosanya sama banyak. Pahala dan dosanya sama banyak. Walau bagaimana sekalipun, mereka berada pada tempat yang dipanggil A'raf. A'raf ni satu tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pandang kanan nampak syurga, pandang kiri nampak neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi akhirnya sekali Allah masukkan mereka ni ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Rijalul A'raf. Ada satu kumpulan lagi nama Allah Subhanahu wa taala dipanggil Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah, siapa ni Ahlul Fatrah? Ahlul Fatrah ialah orang yang tidak pernah sampai dakwah kepada dia. Jangan kata Ustaz, hari ni orang kafir yang ada ni macam ni, dia adakah dikira Ahlul Fatrah? Tidak. Sekarang ni kita kata golongan orang yang duduk bersama dengan kita, yang kufur, yang kafir, katakan duduk bersama dengan orang kafir yang duduk bersama dengan kita, tidak dipanggil Ahlul Fatrah. Sebab imkaniah, maknanya kebarangkalian untuk dia dapat tahu maklumat tentang Islam tu ujung jari, katakan.
Ini nak cerita yang duduk kat dalam hutan Amazon tu, yang tak pernah orang sampai, katakan. Mereka mungkin kita kata boleh termasuk dalam kumpulan yang dipanggil ahlul fatrah. Tak pernah orang sampai, tak pernah apa, katakan, wallahu alam. Jadi golongan ini termasuk juga antaranya ialah anak-anak kecil, anak-anak orang bukan Islam, anak-anak orang kafir, katakan, yang mati sebelum kita kata belum baligh, katakan, mati kecil, katakan. Mereka ini mati Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah ni ada riwayat yang mengatakan mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata lepas ujian itu, maka itulah penanda aras untuk mereka tadi masuk ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan yang ketiganya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kumpulan yang terakhir. Ada seorang ni, hamba Allah ni, dia adalah orang yang terakhir masuk ke syurga. Orang yang terakhir masuk syurga, tuan-tuan. Kita kan tahu dalam syafaat ni, nanti kalau ada peluang lepas ni ada topik yang berkaitan dengan syafaat. Kita banyak bentuk-bentuk syafaat itu. Setiap orang boleh bagi syafaat pada orang lain. Ahli syurga akhirnya antara syafaat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dia boleh bagi syafaat pada siapa sahaja yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita cari kalau boleh menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, antara kita kata yang terbaik ialah dapat berkawan dengan orang-orang yang saleh, yang orang-orang alim, orang saleh. Supaya apa? Supaya besok andai katalah, misal kata tuan-tuan, wallahu alam, kita tak tahu, andai kata saya masuk waliyazbillah, katakan tempatkan neraka, tuan-tuan kenal saya sebagainya, bolehlah kita kata tuan-tuan bagi syafaat pada saya untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sebaliknya, katakan. Sebagaimana sabit dalam hadis Nabi SAW perihal itu. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini terakhir sekali masuk keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang yang beriman macam mana sekalipun akhirnya akan masuk ke syurga. Tapi ada seorang ni, dia adalah orang yang terakhir ni, keluarnya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mengangkak, tuan-tuan. Dok mengangkak tu masih lagi disambar oleh api, disambar lagi api. Kemudian dia minta Allah Subhanahu Wa Taala, Allah keluarkan dia sampai ke pinggir keluarkan daripada neraka. Kemudian adalah dia punya step-step dia, sampailah dia ke depan pintu syurga. Konon-kononnya pada awalnya dia dah janji dah tak nak minta dengan Allah apa pun, cukup dah, banyak dah dia minta. Dia minta, lepas tu Allah tunjukkan nikmat yang lagi besar, dia minta lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah proses ni dalam hadis tadi, sampailah depan pintu syurga, dia dengar bunyi riuh rendah. Dia padahal dah janji dah dengan Allah tak nak minta apa-apa dah, tapi dia dapatkan dia berada dekat depan pintu syurga, dia dengar bunyi riuh rendah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala rahmat, rahim, Rahman Rahim, nama Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terakhir, orang yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dimasukkan ke dalam syurga, tetap ada satu dipanggil title ataupun istilahnya cop, macam cop lah, katakan mereka ini dicop sebagai selepas ialah kita kata keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang ahli neraka tadi, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan dalam neraka disebabkan maksiat yang dilakukan, keluar je daripada neraka, Allah akan arahkan mereka ni dimandikan dekat dalam satu sungai, dia panggil Ma'ul Hayah, Nahrul Hayah, sungai kehidupan, seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW. Kemudian dikeluarkan, tapi masih lagi dicop setiap ahli neraka tadi yang nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil Jahannami. Dia istilah Jahannami. Wallahu a'lam. Jadi itu insya-Allah pada masa yang akan datang kita lihat lagi apa syarah Syekh lagi, apa yang Syekh Imam At-Tahawi sebutkan, dan insya-Allah kita yang mana
sempat saya sampaikan tadi, saya kita kata mudah-mudahan dapat beri manfaat pada semualah, katakan. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته